Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi la yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam surah Taha. Surah Taha, surah yang ke-20, juzuk yang ke-16. Perbincangan kita bersambung di ayat 42. Ayat 42, tafsir pimpinan Jawi, muka surat 639. Alhamdulillah, pengajian kita ini, kisah yang kita akan bincang ini, kisah yang kelima, iaitu taujihud da'wah. Allah SWT hantar Nabi Musa dan abang dia Harun untuk bertemu dengan Fir'aun dengan diajar teknik-teknik ataupun uslub ad-da'wah, cara berdakwah. Kemudian bermula ayat 49, kisah yang seterusnya, episod yang seterusnya, iaitulah hiwar, dialog ataupun perdebatan di antara Nabi Musa dengan Fir'aun tentang ketuhanan. Jadi ayat kita pada kali ini bermula 42 sehingga 48. Kemudian dari 49 sampai 55, itu dia panggil episod yang kedua, perdebatan di antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Baik para jemaah sekalian, kita baca beberapa ayat. Oleh kerana dia panjang, kita baca beberapa ayat. Kemudian kita pergi kepada perbincangan, insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال يا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. قد جئناك بآية من ربك والسلام على من ittaba'al huda. Itu ayat tentang Allah SWT taujih kepada Nabi Musa dan abang dia Harun untuk bertemu dengan Fir'aun. Dua pergi berangkat jumpa dengan Fir'aun.
Jadi para jemaah sekalian, ayat ini masih lagi perintah Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Perbincangan kita di mana setelah Allah SWT bercakap dengan Nabi Musa di Tur Sina. Nabi Musa, Allah SWT diminta dengan Allah Azza wa Jalla beberapa perkara. Di antara perkara yang diminta supaya diberi kepadanya 8 perkara yang diminta. Kemudian Allah Ta'ala sebut balik kepada Musa AS 8 nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya sewaktu dia masih kecil lagi. Selepas daripada itu, datanglah perintah, arahan dan juga larangan. Tengok, ayat 42 yang kita baca tadi, arahan dan juga larangan. Dan beberapa peraturan ataupun etika sewaktu bertemu dengan Firaun, bagaimana cara uslub dakwah yang diminta, yang diajar oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Musa alaihi salam. Tengok ayat 42. Izhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi zikri. Pergilah engkau dan saudaramu Harun membawa mukjizat-mukjizat pengurniaanku. Mu pergi dengan Harun bawa hujah-hujah, mukjizat-mukjizat yang telah aku anugerahkan kepada kamu. Tengok nota di bawah 867. Yakni tanda-tanda yang membuktikan kebenaran Nabi Musa dan Nabi Harun sebagai pesuruh Allah. Seperti tongkat Nabi Musa boleh menjadi ular, tangannya yang bersinar-sinar, dan hujah-hujah yang mantap yang boleh mematahkan idea ataupun hujah Fir'aun. Maknanya ada yang hujah fizikal, yang zahirnya seperti tongkat bertukar menjadi ular, dan ada hujah dari sudut ilmiah, perdebatan, perlawanan. Itu dia panggil pergi dengan hujah-hujah, dengan mukjizat yang telah Allah SWT anugerahkan kepada Nabi Musa AS. Jadi itu kata di para ulama, di antara mukjizat dia telah tongkat dia, tangan dia. Banyak benda di tongkat tu boleh jadi mukjizat. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, pergi kepada Fir'aun dengan tanda-tanda. Biayati. Tengok. Izhab anta wa akhuka biayati. Dengan tanda-tanda kekuasaan aku. Banyak mana tanda tu? Kalau kita kata, yang ada depan kitanya tongkat. Kata di para ulama, walaupun dalam ayat itu ada 2 tanda saja, tongkat dengan tangan dia. Tapi kalau kita nak senaraikan, dia banyak jadi. Apa yang banyaknya? Yang pertama, daripada tongkat kayu bertukar menjadi hayawan. Satu tanda. Daripada ular kecil besar jadi ular besar. 2. Kemudian ular yang bergerak secara pantas. 3. Kemudian ular bila Nabi Musa pegang, tukar balik. Ini semua dia panggil tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang ajaib, yang magic, yang berlaku mukjizat kepada Nabi Musa AS. Ada ulama mengatakan biayati dengan ayat yang 9 ayat itulah yang masyhur yang telah kita sebut, tongkat, tangan, kemarau, katak, macam-macam lagi. Kita kata banyaklah. Yang pentingnya untuk peringkat permulaan ni belumlah ada lagi yang 9 tu. Peringkat permulaan ni ada tangan dengan tongkat. Ada tangan dengan tongkat. Baik. Itu arahan Allah Ta'ala. Kemudian pesanan Allah kepada pejuang-pejuang Islam. Apa dia pesanan? Tengok para jemaah sekalian. Wala taniya fi zikri. Allahu Akbar. Dan janganlah kamu berdua lemah dan cuai
dalam menyebut serta mengingati akan daku. Ini pesanan besar para jemaah sekalian. Dalam keadaan apa sekalipun, lebih-lebih lagi kita ni pejuang-pejuang Islam, dalam keadaan apa sekalipun, zikir, ibtihal kepada Allah Azza wa Jalla, jangan sekali-kali lupa. Jangan sekali-kali. Kita orang panggil orang yang berjuang nak menegakkan Islam ini, zikir pagi, zikir petang, zikir selepas solat, zikir pergerakan, semua jangan lupa. Tengok Allah Ta'ala pesan, ketika Nabi Musa akan berdepan dengan Firaun dalam keadaan yang begitu gawat, wala taniya fi zikri, jangan sekali-kali kamu lupa, lemah, lalai daripada mengingati aku. Allahu Akbar. Ini dia panggil tarbiyah ruhiyah, pendidikan jiwa yang Allah Subhanahu Wa Taala ajar, didik Nabi Musa alaihissalam, dan didikan ini terbawa kepada kita. Kita sebagai orang yang nak menegakkan pejuang Islam, para pendakwah, para pendukung Islam, mesti ada zikir. Jangan lupa berzikir. Baik, itu persiapan. Mau pergi, zikir jangan lupa. Kemudian Allah ajar kepada Nabi Musa uslub dakwah. Uslub dakwah. Tengok ayat 43. Izhab ila fir'aun innahu tagha. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya ia telah melampaui batas dalam kekufuran. Fir'aun telah melampaui batas. Jadi orang panggil tagha ataupun taghut. Taghut ni maknanya golongan yang melampaui batas. Sama ada batas dari sudut tauhid, batas kemanusiaan. Itu dia panggil tagha, taghut. Taghut ni maknanya orang mengaku jadi Tuhan macam Fir'aun. Orang yang pemimpin-pemimpin yang zalim, itu taghut. Pemimpin yang tak mau laksanakan hukum Allah, taghut. Segala perkara syaitan-syaitan yang disembah, ahli-ahli sihir, itu semua tawaghit. Taghut ni berbagai jenis atas dunia ini. Cuma sedikit perbincangan ulama tentang Fir'aun mana yang Nabi Musa pergi itu. Fir'aun mana? Katanya Fir'aun ni kalau nak Allah Ta'ala sebut dalam Quran Fir'aun, maknanya gelaran kepada pemimpin Mesir pada zaman itu. Gelaran pada pemimpin Mesir zaman itu. Cuma yang Nabi Musa berdepan kali yang kedua ni dengan Fir'aun mana? Jadi adalah ahli-ahli sejarah mengatakan, ini ahli sejarah lah, mengatakan bahawa Fir'aun yang pertama dia panggil Fir'aun Ittihad. Fir'aun yang pertama, Fir'aun Ittihad, Fir'aun yang telah menyeksa Bani Israel di Mesir dengan begitu dahsyat. Itu Fir'aun bapa. Nama dia Ramsis. Ramsis itu nak. Kemudian bila setelah Nabi Musa keluar daripada Mesir pergi ke Madian, katanya Fir'aun ayah itu mati. Naik Fir'aun anak pula. Dia panggil Fir'aun Al-Khuruj. Fir'aun bapa terkenal dengan Fir'aun Ittihad, kerana Fir'aun yang telah menyeksa orang. Jadi panggil Fir'aun anak pun sambung balik cerita aja dia, tapi orang dikenal dengan nama Fir'aun Al-Khuruj, Fir'aun yang keluar dari Mesir ke laut. Yang pentingnya itu ya, ahli sejarah cerita. Tak penting bagi kita siapa, apa nama dia, Ramsis ke apa, yang penting bagi kita siapa watak Fir'aun zaman Musa ke zaman mana kan. Kalau itulah watak dia, maka itulah calon, itulah Fir'aun yang mesti kita kena tentang, yang mesti kita kena lawan, yang mesti kita kena berdepan dengan mereka di mana saja di atas dunia ini, mana kita sebagai seorang Muslim, seorang pejuang, seorang pendakwah berhadapan dengan golongan ini, tak kira di mana saja kita berada. Baik para jemaah sekalian, Allah pesan pada Musa, pergi jumpa Fir'aun, innahu tagha, kerana dia telah melampaui batas. Maknanya melampau dalam banyak perkara. Habis bila jumpa Fir'aun macam mana? Cekak pinggang? Jekoh Fir'aun? La. Tengok ayat 44. Faqula lahu qawlan layyina. Allahu Akbar. Hendaklah kamu berkata kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Allahu Akbar. Mau bercakap dengan dia jangan kasar-kasar. Jangan pergi, Fir'aun, bahasa menata kapil lah. Kita pergi cakap dengan baik. Bercakap dengan lemah lembut. Katanya,
ulama di sini, para ulama tafsir, panjanglah dia kata cara lemah lembut itu macam mana. La'allahu yatadhakkar aw yakhsha, semoga ia beringat atau takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tengok nota di bawah, yakni takut akan azab Allah yang akan menimpa jika ia masih berdegil. Jadi ulama kata cakap dengan baik, artinya kalau kita jumpa dengan orang, kita panggil nama dia, panggil gelaran dia, Tuan, Datuk, Datuk Seri, apa sajalah gelaran. Yang pentingnya panggil nama orang dengan cara baik dan dengan bahasa yang lembut. Tak payah cakap kasar. Islam tidak ajar cakap kasar, tetapi ingat, bahasa lembut tetapi isi tegas. Ni kita. Ada setengah orang ni bahasa lembut, isi pula lembut. Isi mesti tegas. Apa dia yang kita nak ajak? Tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Mesti. Prinsip tak boleh. Bahasa, interaksi lembut tak apa. Tapi asal perkataan mesti tegas. Itu. Baik. Inilah yang dikatakan, sebab itu ada satu kes seorang ulama ni pergi nak nasihat kepada raja. Nak pergi nasihatlah kepada khalifah zaman dia tu. Jadi bila dia pergi, dia cakap kasarlah sikit dengan khalifah tu. Khalifah kata apa? Ya akhi, wahai saudara, aku bukanlah seburuk Fir'aun dan kamu bukan lebih baik daripada Musa. Allah hantar Musa pergi jumpa Fir'aun yang lebih dahsyat, lebih jahat. Para penjahat tauguk besar atas dunia pun Tuhan kata, faqula lahu qawlan layyinan. Pergi cakap lembut dengan dia. Mu mari cakap aku kasar-kasar, tengking, bertempik. Kenapa? Mu bukan lebih baik daripada Musa, aku bukan lebih jahat daripada Fir'aun. Allahu Akbar. Tengok, khalifah dulu walaupun dia ada masalah sebahagiannya, tapi mereka ni adlim. Ada ilmu tentang masalah-masalah begini. Kita jangan kata semua orang tak erti belaka, kan? Jangan kita anggap orang ni kita yang pandai, jangan. Atas dunia ni banyak benda yang kita tak pandai daripada yang kita pandai. Baiklah. Bila Allah Taala perintahkan Nabi Musa, pergilah la'allahu yatazakkar. Boleh mudah-mudahan dengan kamu peringatkan kepada dia, kamu cakap baik dengan dia, dia akan sedar, insaf, terima dakwah kamu. La'allahu. Mudah-mudahan. Itu dalam bahasa la'alla. Baik. Nabi Musa sekali lagi minta uzur dengan Allah Azza wa Jalla. Iyalah, nak pergi jumpa Fir'aun. Kita pula ada masalah dengan Fir'aun. Pernah ada kes dengan dia. Ada insiden yang tidak baik dengan dia. Tentulah ketakutan tu bertambah lagi. Kalau tak ada masalah pun takut. Ni memang ada masalah. Maka Nabi Musa cakap, tengok ayat 45. Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha. Mereka berdua berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami takut bahawa ia akan segera menyeksakan kami. Ya Rabbi, kami bimbang, apa yang kamu bimbang, sebab kita ada kes, kita ada kesalahan, jenayah yang lepas. Saya takut dia nak ambil tindakan hak saya tanpa kebeti dulu tu. Macam mana? Allah. Itu Musa menyatakan sedikit kebimbangan dia. Dia aku dengan arahan Allah, tapi macam mana nak hilangkan berasa takut dalam hati ni? Tengok ayat 46. Menyeksa atau melampaui batas. Au an yatgha, ataupun dia buat satu benda yang melampaui batas. Tengok nota di bawah. Yakni, sehingga ia akan tergamak mengeluarkan kata-kata yang mencaci dan tidak layak terhadapmu, wahai Tuhan kami. Jadi kita bimbang juga, takut Fir'aun ni keluar benda-benda tak baik kata kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah bagi tahu kepada Musa, sekali lagi memberi peringatan kepada Musa supaya jangan takut. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allahu Akbar.
Allah berfirman, Musa, Harun, jangan kamu takut. Jangan takut. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku ada bersama-sama kamu. Aku mendengar dan melihat. Tuhan kata, aku jangan bimbanglah, aku ada kan. Kalau aku suruh pergi, aku sudah jamin kamu berdua ni selamat. Mu jangan takutlah. Aku akan beri pertolongan dan aku akan beri perlindungan kepada kamu. Takut jangan. Maka para ulama Islam mengatakan Ma'iyatullah ni Allah Ta'ala bersama dengan hamba dia tu dua kategori. Tanda situ sikit. Dia kata yang pertama Ma'iyatun ammatun. Allah Ta'ala bersama dengan semua makhluk dia. Secara umumnya memanglah Allah Ta'ala tahu semua apa yang berlaku pada makhluk ini. Itu dia panggil ma'iyah. Allah Ta'ala bersama dengan kita di mana saja. Ilmu dia tahu. Kuasa dia tahu. Segala maklumat yang kita lakukan Allah Ta'ala tahu. Sebab itulah kita kena peringatkan kepada hamba-hamba Allah ni. Tak kira bulan Ramadan ke tak Ramadan, kira duk komen. Dia panggil bahasa netizen ni, bahasa yang tidak digunakan oleh orang soleh. Kita kena peringat bahawa Allah Ta'ala tahu semua apa yang kamu buat. Malaikat mencatat apa yang kamu katakan. Satu lagi dia panggil ma'iyatun khassah. Ma'iyatun khassah, tengok Allah kata, innani ma'akuma. Aku bersama dengan kamu. Ma'iyah khassah, maknanya bersama di sini, dengan makna aku akan beri pertolongan, aku beri hidayah, aku beri segala bantuan yang kamu perlukan. Itu dia panggil ma'iyah khassah. Macam kita je lah, kita kata, perjuangan kita yang benar ini untuk menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah bersama kita. Mana kita mengharapkan ma'iyah apa tu? Ma'iyah khassah. Mana Allah bertama dengan kita dalam memberi pertolongan, taufik dan hidayah. Jadi ma'iyah ammah tu semua makhluk itu duduk di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla, tak boleh nak lari lagi dah. Baik. Jadi kata di Musa, aku bimbang, takut dia lagi takabur, lagi sombong. Allah kata, mu jangan takut, aku bantu kamu. Baik, tengok ayat 47. Allah Ta'ala perintahkan kepada Musa lagi. Dia kata apa? Apa yang aku nak ucap bila berdepan dengan Fir'aun. Ayat 47. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbik. Oleh itu, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, kemudian katakan kepadanya, inna rasula rabbik. Bahawa sesungguhnya kami ini rasul-rasul dari Tuhanmu. Kami berdua ini bukan manusia biasa, tapi kami utusan daripada Allah, Rabbuk, yang menciptakan kamu, yang mentadbirkan alam ini. Fir'aun tercabarlah, dia kata dia Tuhan. Tiba-tiba ada pula orang mari, dua orang ni kata ada Tuhan lain. Semarah dia. Fa'arsil ma'ana bani Israel. Maka bebaskanlah kaum Bani Israel mengikut kami. Sekarang ni kami nak minta supaya engkau lepaskan Bani Israel. Bani Israel itu anak-anak dia lah, anak-anak Nabi Musa ni. Ikut kami. Nak keluar daripada Mesir pun tak apa. Yang penting, wala tu'azibhum, dan jangan engkau menyeksakan mereka. Mu jangan seksa mereka. Sudah lama mereka telah diseksa. Penyeksaan ini sama ada isti'badihim, bisti'bad, dengan menjadikan hamba. Bani Israel itu dianggap sebagai hamba. Ada waktunya mereka sembelih anak-anak Bani Israel yang laki-laki, ataupun mereka beri kerja tugas berat pada Bani Israel. Tugas apa? Iaitu al-a'malus syaqqah. Amalan-amalan, kerja-kerja yang berat. Jadi sekarang ni Nabi Musa minta apa? Minta supaya bebaskan Bani Israel. Jangan kacau. Ini dipanggil hak asasi.
Manakala ada orang kata kita ni pejuang hak asasi, Nabi Musa sudah lama berjuang hak asasi untuk melepaskan Bani Israel daripada penyiksaan Firaun. Kemudian Musa kata apa? Kalau kamu tak percaya, kami ni sebagai utusan Allah, sebagai rasul daripada Rabbil Alamin, qad ji'naka bi ayatin min rabbik. Sesungguhnya kami telah datang kepada membawa satu tanda mukjizat dari Tuhan kamu. Kalau kamu tak percaya, boleh je. Nak tengok? Nak tengok? Tengok dalam surah Asy-Syu'ara, Nabi Musa kata, qala fa'ti bi. Itu Firaun tanya. Qalu awalau ji'tuka bi syai'in mubin fa'ti bihi in kunta minas shadiqin. Musa, kalau betul, tunjuk. Oh, bila dia minta tunjuk, Nabi Musa pun fa'alqa asahu fa idza hiya campak, jadi ular besar. Tarik tangan dia, cerah. Sudah. Patutnya Firaun terima lah masa tu. Kalau kita nak kata sebab benda pelik kan, tapi Allah Ta'ala dah tetapkan dia tak terima, macam nak buat. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Allah. Sesungguhnya kami telah datang kepada kamu bawa satu tanda dari Tuhanmu, dan selamat sejahtera itu adalah untuk orang-orang yang menurut petunjuk agama. Siapa nak selamat daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla di dunia ini dan juga di akhirat, ikutlah apa yang kami bawa. Nak selamat, ikut. Tak mau selamat, lawan. Mudah ya kan? Inna qad uhiya ilayna annal azaba ala man kazzaba wa tawalla. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahawa azab seksa di dunia dan akhirat ditimpakan kepada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya. Jadi Nabi Musa kata, kalau kamu tak mau ikut apa yang aku bawa ini, tak mau dengar kata apa yang kami bawa, mu tunggulah. Azab di dunia akan berlaku, bila mati azab di akhirat juga kamu kena. Siapa lawan aku, siapa tak ikut arahan kita, maka kamu akan kena. Menarik jugalah dakwah Nabi Musa. Baik. Firaun walaupun dia taghut, walaupun dia jahat, walaupun dia takabur, tapi Firaun tidak terus menggunakan akta. Dia guna hujah dulu. Ini kita kena tengoklah. Kita ni kadang-kadang atas dunia ni, penguasa-penguasa atas dunia ni, dia tak ada hujah dah, dia panggil akta terus. Ini kita rasa berat. Firaun walaupun dia zalim, walaupun dia taghut, tapi dia tak langsung guna akta, dia guna fakta untuk berdebat. Kita patutnya begitulah atas dunia ni. Ni tidak asyik akta selalu lah. Tangkap tanpa bicara, ataupun compound tanpa perundingan, kita kata. Macam-macam lah dia punya cerita yang berlaku. Baik, kita pergi kepada ayat 49. Tanda ini pelajar, ayat 49, bermulanya al-hiwar baina Musa wa Fir'aun fi rububiyatillah. Dialog atau perdebatan di antara Nabi Musa dengan Fir'aun tentang ketuhanan Allah Azza wa Jalla. Fir'aun pun orang cerdik juga, orang cerdik. Cuma dia kafir atau macam mana dah. Orang cerdik. Bukanlah kalau terlalu bodoh sangat tak nak jadi pemimpin. Dia pemula. Mula hiwar. Qala faman rabbukuma ya Musa. Fir'aun tanya. Setelah mereka menyampaikan perintah Allah Ta'ala itu, Fir'aun berkata kepada Musa, jika demikian, kamu kata kamu ada Tuhan, Tuhan yang menciptakan kamu dan kami, kita semua ni, alam semua ini, faman rabbukuma.
siapa Tuhan kamu berdua, ya Musa? Musa, siapa Tuhan kita? Tuhan kamu siapa? Aha. Dalam ayat surah Asy-Syu'ara Tuhan kata Allah ceritakan qala fir'aun wa ma rabbul alamin. Siapa Tuhan yang mencipta alam ini? Dalam ayat ni kata man rabbukum? Siapa Tuhan kamu? Cerita kepada dia, tunjuk sini. Maya dia. Nabi Musa jawab. Tengok jawapan Nabi Musa, mantap. Musa kata apa? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Nabi Musa menjawab, Fir'aun, Rabbuna, Tuhan kami ialah yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu. Semua makhluk ni ada hak dia, ada cara dia, ada macam-macam. Akan kejadian tabi'inya yang sesuai dengannya. Tuhan buat. Dia buat lembu, oleh kerana lembu ni tak boleh guna tangan, maka dia buat kepala dia boleh turun bawah ambil rumput. Naik atas. Allahu Akbar. Maknanya setiap benda tu munasabah. Sesuai dengan alam kehidupan dia. Alam manusia macam ni, alam hayawan macam ni, alam hayawan laut macam ni. Jadi setiap kumpulan tu ada keadaannya sendiri, ada pasangan dia. Maknanya Allah Ta'ala ni detail, halus dia punya penciptaan. Kemudian ia memberi petunjuk kepadanya akan cara menggunakannya. Cara menggunakannya, tengok nota 870. Yakni, tiap-tiap sesuatu diberikan ketentuan yang sesuai dengan tuntutan kejadiannya dan ditunjukkannya cara menggunakannya. Masing-masing ada. Pasal itulah setengah hayawan tu kuku dia panjang. Setengah hayawan tu muncung dia. Setengah tu macam-macam gigi dia. Mana penggunaan dia dia tak akan lapar. Dia boleh makan, dia boleh minum. Demikian juga halnya manusia diberi segala sifat yang sesuai dengan tuntutan kejadiannya dan ia diberi akal untuk membezakan yang benar dan yang salah. Dua-dua tu ada akal, boleh beza mana yang betul, mana yang tak betul. Itu Tuhan aku. Baik. Bila Fir'aun dengar jawapan mantap daripada Nabi Musa AS, dia tanya lagi. Fir'aun, sebab tu kita kata Fir'aun ni bukannya bodoh, tapi dia tanya. Oh, kalau gitu Musa macam mana? Qala fama balul qurunil ula. Qala fama balul qurunil ula. Fir'aun bertanya lagi, jika demikian, bagaimana pula keadaannya? Bagaimana pula keadaan kaum-kaum yang telah lalu? Ini dia panggil ayat provokasi. Ayat berdebat, gitulah keadaan. Tengok 871 nota. Yakni bagaimana halnya kaum pada masa lalu yang tidak menyembah Allah tapi mereka menyembah yang lain-lain. Mana sebelum mari ni Musa, kaum-kaum di sini tak kenal pun Allah. Jadi bagaimana tentang mereka? Adakah mereka ini kira ahli neraka juga? Adakah mereka... Oh, tengok. Tengok dia punya permainan Fir'aun. Hebat. Hebat ke tidak? Kita kata hebatlah sebab dia boleh main isu. Boleh menimbulkan keraguan kepada apa yang disebut oleh Musa. Nabi Musa lagi cerdik daripada Fir'aun. Kan? Jadi bila Nabi Musa menggunakan dalil-dalil tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla, maknanya Fir'aun cuba nak patahkan hujah tadi. Dia kata apa? Habis orang dulu macam mana? Sama juga dengan kita hari ni kan. Kita banyak juga guna kalimah orang dulu. Macam mana? Kan? Orang-orang buat macam mana ni? Maka dia guna hujah taklid. Hujah taklid kepada orang dulu. Bagaimana Nabi Musa jawab? Dia pun tanya, Pama barul qurunil ula. Musa tenang dia jawab. Tengok ayat 52, Nabi Musa dengan tenang.
usah digopo, usah di orang panggil gelabah. Qala ilmuha 'inda rabbi fi kitabil la yadhillu rabbi wa la yansa. Nabi Musa menjawab, pengetahuan mengenainya. Mengenai apa? Mengenai apa yang kamu tanya tadi ada di sisi Tuhanku. Mu jangan bimbang. Semua maklumat ada pada sisi Tuhanku. Tertulis dalam sebuah kitab. Tengok nota di bawah. Yakni soal ini termasuk dalam perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang mereka lakukan itu adalah ditulis dalam sebuah kitab yang khas. Kitab yang sudah khas. Dan mereka akan menerima balasan yang sesuai dengan amalan mereka. Jangan bimbanglah Fir'aun. Jangan bimbang. Allah Ta'ala maha kaya, maha mengetahui. Semua isu yang kau bangkit tadi sudah ada dalam kitab. La yadhillu rabbi wa la yansa. Dan Tuhanku tidak pernah keliru dan ia juga tidak pernah lupa. Tak ada keliru, tidak ada lupa. Dengan ini berakhirlah jawapan Nabi Musa kepada Fir'aun. Qala ilmuha fi kitabin. Ilmu tentang apa yang kamu tanya tadi ada dalam kitab. Allah SWT tidak lupa, tidak lalai. Semua yang dilakukan itu hikmah, benar dan jelas belaka. Kamu jangan bimbang, hei Fir'aun. Maka itu jawapan Nabi Musa kepada Fir'aun. Kemudian Nabi Musa terus menyatakan hujah dia, memperkenalkan tauhid, memperkenalkan Allah Azza wa Jalla kepada siapa? Kepada Fir'aun. Ini menjadi tugas kepada kita para jemaah sekalian, iaitu kita kena sampaikan kepada masyarakat ni yang Islam yang bukan Islam tentang keesaan Allah Azza wa Jalla, tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa Allah? Siapa Tuhan kita? Supaya mereka dapat memahami, mengenali Allah, ketika itu orang akan yakin dan dia akan beriman, insya-Allah. Baik, Tuhan aku siapa? Tengok ayat 53. Alladzi ja'ala lakumul arda mahda wa salaka lakum fiha subula وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. Dialah Tuhan yang menjadikan bumi bagi kamu sebagai satu hamparan. Dan ia telah mengadakan bagi kamu padanya jalan-jalan lalu lalang di atas bumi. Ada orang jalan di bawah bukit, di celah bukit, ada orang masuk dalam bukit, ada orang yang lompat atas bukit, semua jalan. Dan Allah juga telah menurunkan hujan dari langit, maka kami keluarkan dengannya berjenis-jenis tanaman dan buah-buahan yang berlain-lain keadaannya. Mu tengok, itu dipanggil hujjah. Dia panggil ayatun manzura, tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala kepada benda-benda yang nampak mata. Mana Nabi Musa menggunakan hujah yang simple, hujah tabi'i ada depan kita. Tengok nota 874. Dengan ayat ini dan ayat-ayat berikutnya, Allah Ta'ala menerangkan kepada umat manusia umumnya bahawa dialah yang menjadikan bumi dan segala isinya untuk keperluan hidup mereka, supaya mereka bersyukur akan nikmatnya yang tidak terhingga itu, kerana semuanya itu menjadi tanda-tanda yang jelas nyata yang membuktikan kekuasaan serta kemurahan Allah, dan dialah jua yang berhak disembah dan dipatuhi segala perintahnya. Segala perintah ni Allah Ta'ala yang kita ikut. Baik. Itu nikmat Allah Ta'ala. Maknanya ayat ini umum kepada orang. Sebab dalam kitab pimpinnya kata, hak hujah Nabi Musa berhenti setakat itu dulu.
Tapi kita ni masih lagi dalam skop perdebatan Musa dengan Firaun, sebab lepas pada ni akan berlaku episod yang lain. Baik, sebagai penutup perbincangan, belum tamat lagi hujah tentang keesaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Ayat 54. Kulu war'au an'amakum inna fi dzalika laayatin liulin nuha. Makalah kamu daripadanya dan berilah makan binatang-binatang ternak kamu. Sesungguhnya semuanya itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kemurahan Allah bagi orang yang berakal fikiran. Nah, itu dia panggil. Semua tanda-tanda kuasa Allah Ta'ala itu menunjukkan kemurahan Allah kepada hamba-hamba dia, menganugerahkan nikmat yang besar kepada kita. Orang-orang yang punya pemikiran yang baik, maka dia sedar, dia insaf, dan dia boleh tahu tentang keagungan Allah Azza wa Jalla. Tapi apa boleh buat, kalau orang tidak ada pemikiran yang baik, dia pun tak nampak apa, dia makan sebagaimana hayawan dia makan. Berfikir tentang Allah tidak sama sekali. Kita kata ini satu kerugian yang amat besar. Baiklah. Ayat 55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumilah kami ciptakan kamu. Siapa dia? Datuk kita Adam. Selepas daripada Adam, anak cucu dia. Daripada bumi ke tidak? Jawabnya, sumber kejadian kita ni daripada bumi. Manusia ni mari daripada air mani. Kan? Nak boleh keluar mani, kena ada makanan yang lazat, yang berkhasiat. Makanan tu mari mana? Mari daripada sayur-sayuran yang tumbuh atas bumi. Buah-buahan tumbuh atas bumi. Hayawan hidup atas bumi, duduk makan hasil bumi. Maka kita mengatakan kita ni unsur bumi. Unsur bumi. Sebab itulah ada pendakwah hari ini. Bila dia sebut tentang memahami Al-Quran, dia kata membumikan Al-Quran. Sebab nak suruh Quran tu turun, dibaca oleh manusia yang duduk atas bumi. Saya kata saya kadang-kadang bimbang istilah pelik-pelik ni. Kita kata membumikan Quran, maknanya supaya Quran itu dibaca oleh masyarakat. Tapi ada orang salah dengar, dia kata mengkebumikan Quran. Ada orang naik atas bukit tinggi, pergi tanam Quran. Kata, kenapa pergi tanam? Quran untuk dibaca, bukan untuk ditanam. Kita kata, Masya Allah, ditanam ni pokok-pokok. Ataupun orang yang sudah mati baru ditanam. Dia pergi tanam Quran pula dah. Masya Allah. Wa fiha nu'idukum. Dan ke dalamnya kami akan mengembalikan kamu. Masya Allah, bila kita mati, masuk dalam tanah semula. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari bumilah kami dan daripadanya pula kami akan mengeluarkan kamu sekali lagi. Tengok nota di bawah 875. Allah SWT menjadikan manusia berasal dari bumi dan hidup di bumi. Kerana manusia pada mulanya berasal dari air benih, sedang benih itu berasal dari pati makanan, dan makanan itu pula berasal dari tanah, dari hayawan dan tumbuh-tumbuhan yang hidup dan tumbuh di bumi. Semasa matinya, manusia akan kembali ke bumi menjadi tanah, dan dari bumi juga kemudiannya ia akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat untuk menerima balasan. Walaupun manusia sekarang telah sampai ke bulan, sampai ke angkasa lepas, dan mungkin akan sampai ke bintang-bintang yang lain pada masa yang akan datang, jika maka soal sampai ke sana dan tinggal dalam masa yang singkat adalah satu perkara, dan soal bermustautin turun-temurun di sana adalah satu perkara yang lain. Yang pentingnya manusia ni kerja di atas bumi lah. Baiklah para jemaah sekalian, itu ayat penamat kepada cerita Firaun supaya kita sedar. Dialog Nabi Musa belum tamat lagi.
kita akan sambung ayat 57. Ayat 56 dalam sini akan kata walaqad arainahu ayatina kullaha fakazzaba wa aba. Bagaimana respon Firaun? Bagaimana sikap Firaun setelah Nabi Musa mengemukakan hujah-hujah, dua hujah yang fizikal dan beberapa hujah dari sudut ilmiah. Kita tengok nanti bagaimana respon Firaun terhadap hujah yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Jadi kita simpulkan ayat yang kita baca ini. Ayat izhaba ila fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan. Mau pergi jumpa Fir'aun yang sangat jahat, tapi bercakap dengan cakap yang baik. Maka kata para ulama tadabbur kata apa? Ayat ini dilalah menjadi dalil bahawa al-amr bil ma'ruf dan melarang benda mungkar itu la budda an yakuna bil hikmati war rifqi wal lin. Kena ada hikmah, kena ada lemah lembut, kena ada kasih sayang. Kita pergi bercakap kepada Firaun, Musa bercakap pada Firaun walaupun Firaun jahat, tapi Allah pesan supaya qaulan layyinan, cakap baik-baik. Dalam ayat lain Tuhan kata, tanda surah Al-Baqarah ayat 83, wa qulu linnasi husna. Mu kata kepada orang apa dia? Kata dengan cara yang baik. Dengan cara yang lemah lembut, jangan kata macam-macam. Hari ini saya tengok bahasa netizen, bahasa tak ada adab, bahasa tidak ada akhlak. Kalau orang dia bercanggah dengan pandangan dia, dia akan pukul, dia akan kata, dia akan maki, dia macam-macam dia punya kata. Kita kata ini orang yang tidak beretika. Fir'aun pun Nabi Musa diarah supaya cakap lembut. Ini kamu dengan para pendakwah yang berbeza pandangan, cakap kasar, cakap bahasa-bahasa yang pelik-pelik. Maka kita kata jangan. Para pengikut asatizah pun janganlah ta'assub sangat. Sampai mereka seolah-olah apa yang diucap oleh Tuan Syekh kita ni maksum, tak salah langsung. Kita kata semua orang, cakapan orang ada benar dan mungkin ada silap. Cuma adab kita berhewar itu yang perlu kita kena belajar. Sebab itulah saya tulis sebuah buku yang kecil, nama dia Rahmat dalam Perbezaan. Rahmat dalam perbezaan, mana dalam kita dakwah ni kena ada uslub, kena ada gaya bahasa, kena ada cara yang tersendiri. Tak boleh kita buat ikut suka aku, sebab semua perkara ada uslubnya. Jadi para jemaah sekalian, Allahu Akbar. Karena itulah para ulama Islam kata apa? Nama dia Syekh Yazid Ar-Raqashi. Yazid Ar-Raqashi ketika dia baca ayat faqula lahu qawlan layyinan, hendaklah kamu kata dengan perkataan baik. Dia kata ya man yatahabbabu ila man yu'adi. Mereka diminta supaya bercakap baik kepada orang yang apa? Yang bermusuh dengan kita. Fa kaifa biman yatawallahu wa yunadi. Bagaimana pula dengan orang yang baik-baik yang kita? Kita kadang-kadang orang baik yang kita, tapi oleh kerana kita berbeza pandangan, Allah kita kata teruk-teruk, pukulan maut, berat kita. Seorang lagi ulama salaf, seorang laki-laki baca ayat ni dekat Yahya bin Mu'az. Tanda, Yahya bin Mu'az ni seorang ulama salaf. Bila sahabat ni baca faqula lahu qawlan layyina, Musa pergi bercakap lembut dengan Firaun. Fabaka Yahya. Yahya bin Mu'az menangis. Wa qala ilahi haza rifquka biman yaqulu ana al-ilah. Wahai Tuhanku, betapa berlemah lembutnya engkau dengan orang yang mengaku dia Tuhan. Fa kaifa rifquka biman yaqul antal ilah. Bagaimanalah sikapmu ya Allah dengan hamba-Mu yang berkata engkau Tuhan. Manakala Firaun yang mengaku Tuhan pun Allah suruh bercakap baik, bagaimana pula kita dengan sangat yang kita telah mengaku Allah sebagai Tuhan kita, tentulah kena bercakap lebih baik. Kita kata ayat ini perlu ditadabbur. Para jemaah, para pendakwah, para pemimpin perlu kajian, perlu tadabbur kepada ayat.
izhab ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan. Ini ayat perlu sangat kita hadam, lebih-lebih lagi di saat orang sudah terlupa dengan akhlak, terlupa dengan adab, terlupa dengan banyak perkara dalam kehidupan ini. Jadi insya-Allah para jemaah sekalian, kita tengok respon Firaun terhadap dakwah Nabi Musa alaihissalam apa akan jadi. Episod ini episod yang seterusnya, Nabi Musa masih lagi berdepan dengan Firaun. Insya-Allah ayat 56 kita sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.